Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. 主，这个时候我们来到主的面前， Kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. 我们渴慕聆听主的话语。 Roh Kudus, bukakan hati dan pikiran kami 求圣灵敞开我们的心思意念， untuk dapat siap menerima firman-Mu. 好让我们可以准备好领受主的话语。 Kami rindu biarlah firman ini dapat menjadi bagian di dalam kehidupan kami. 我们渴慕你的话语成为我们生命的一部分， Dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. 在我们日常生活当中，我们可以施行出来。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. 我们祷告感恩，奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. 弟兄姐妹，晚上好。 Malam hari ini kita berkumpul di tempat ini dengan satu tujuan, 今天晚上我们聚集在这里有一个目的， untuk bersehati, untuk berdoa dan mendengarkan firman-Nya. 要一起祷告，要聆听上帝的话语。 Saya mengajak kita semua untuk membuka firman Tuhan dari Yohanes pasal 11 ayat yang ke-49 hingga 53. 我们一起打开圣经，约翰福音11章49到53节。 Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 我会读给大家听。 Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka bersepakat untuk membunuh Dia. Zaman saya SD ada sebuah mata pelajaran yang bernama PPKN, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 当我读小学的时候，有一个科目就是我国5个项目和公民教育。 Sampai sekarang juga mungkin masih ada, tetapi namanya mungkin bisa berubah atau berbeda gitu ya. 到现在这个课程还是有的，可能它的名称有一些不同。 Di mata pelajaran inilah kita diajarkan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. 在这个课程教导我们一些价值观，比如爱国主义、民族主义、公民和国家生活实践。 Salah satu praktiknya adalah rela mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bersama. 其中一个实践就是为了大家的利益，我们愿意牺牲自己的利益。 Ini adalah sebuah kondisi yang sangat ideal, bukan Bapak Ibu Saudara? 这不是很理想的一个情况吗？ Jika semua orang kemudian dengan rela hati mengutamakan kepentingan orang banyak, 如果每个人愿意把众人的利益放在首位， maka akan terjadi yang namanya keharmonisan, kedamaian, bahkan hidup yang tentram dan penuh dengan sukacita. 那么有一个喜乐、和平、和谐的生活。 Namun realitanya kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan dosa. 实际上，我们是活在一个蛮有罪的世界。 Orang-orang kemudian akan cenderung untuk mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan orang banyak. 人人都偏向自己的利益，他们就不会把众人的利益放在优先。 Bapak Ibu Saudara, kisah yang tadi kita baca sebenarnya mewakili gaya atau cara hidup kita di dalam bermasyarakat. 弟兄姐妹，我们刚才读的经文其实描述了我们在社会的生活。 Peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus pada perikop sebelumnya 在前一段经文，主耶稣把拉撒路从死里叫他复活， menimbulkan satu gejolak atau reaksi dari orang-orang Yahudi termasuk para pemimpin agama. 引起了轰动，就是犹太人以及宗教领袖的反应。 Itulah sebabnya ketika para pemimpin agama ini mendengar kabar ini, mereka kemudian berkumpul untuk membicarakan hal ini. 因此，当宗教领袖听到这个消息，他们就集合在一起，他们就谈论这个事。 Bagaimana seharusnya merespon dan apa yang harus mereka lakukan? 就是他们该如何回应，他们该
做什么行动。 Sebagai seorang imam besar yang menjabat pada waktu itu, Kayafas mempunyai kekuasaan besar di antara para pemimpin keagamaan dan politik Israel. 该亚法就是当时的大祭司，他在以色列的政治和宗教有很大的权力。 Jawaban Kayafas dapat kita lihat di ayat yang ke-49 tadi gitu ya. Kayafas mengatakan, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. 该亚法对他们说：“你们不知道什么，都不想一个人替百姓死，免得通国灭亡，就是你们的益处。” Bapak Ibu Saudara, ketika Kayafas mengatakan kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, sebenarnya ia sedang ingin menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya. 弟兄姊妹，当该亚法说你们不知道什么，你们不解忧道，其实他是把他心里话说出来了。 Kata insaf di sini bukan di dalam pengertian sadar dan mau memperbaiki diri atau bertobat. 在印尼文圣经有一个词就是 insaf， 它的意思不是在解悟中愿意悔改， Tetapi ini lebih merujuk kepada kemampuan berpikir seseorang dalam menimbang dan mengukur sesuatu. 但是指一个人思考与衡量的能力。 Dengan kata lain, Kayafas tuh sebenarnya pengen bilang gitu ya, ya kok kamu nggak bisa mikir, lebih mending satu orang yang mati daripada semua orang itu terkena dampaknya. 换一句话，该亚法要说：难道你们不会想吗？更好一个人死，好起所有的人受到影响。 Jadi kata orang di ayat yang ke-50 ini sebenarnya secara spesifik itu merujuk kepada Yesus. 在50节，这个人他是指的耶稣。 Jadi jelas ketika Kayafas berbicara, perkataannya itu adalah ditujukan untuk Yesus. 所以该亚法说的话是针对耶稣的。 Memang di ayat yang ke-51 kemudian ditulis bahwa kata-kata ini bukan berasal dari dirinya sendiri. 是的，在51节那里说这些话不是出于该亚法自己， Melainkan sebuah nubuatan yang disampaikan sehubungan dengan statusnya sebagai imam besar pada waktu itu. 而是他身为大祭司，他当时说的预言。 Tetapi sebenarnya perkataan ini juga sekaligus menjadi cerminan dari apa yang terkandung di dalam hati dan pikirannya. 但是这些话同时也是说出了他心思意念的话。 Kayafas dan orang-orang Farisi lebih memilih untuk mengorbankan satu orang demi kepentingan banyak orang. 该亚法与法利赛人为了众人的利益，他们更愿意牺牲一个人。 Sekilas maksud ini terlihat sangat baik dan mulia, bukan? 在表面上看起来这是很美的、很好的， Namun bukankah apa yang terlihat tidak selalu seperti kenyataannya? 但是事实不是如此。 Ayat yang ke-45 dan ke-48 kemudian mengungkapkan sebuah realita lainnya. 45和48节解释了另外一个的现实。 Dan ini memberikan sebuah petunjuk bagi kita untuk dapat lebih memahami kisah ini. 同时给我们线索，可以更理解整个故事。 Dikatakan bahwa 在45节他是这样说：那些来看玛利亚的犹太人见了耶稣所做的事，就都有信他的。若这样由着他，人人都要信他，罗马人也要来夺我们的地图和我们的百姓。 kedua ayat ini dengan jelas memperlihatkan motif di balik diskusi para pemimpin agama tersebut. 这两个经节都很清楚地表达这些领袖商议的目的的动机。 Mereka merasa terancam dengan kehadiran Yesus. 主耶稣的存在使他们感到威胁。 Mujizat yang Yesus lakukan itu kemudian membuat orang banyak percaya kepadanya. 主耶稣所行的神迹让很多人信他。 Para pemimpin agama sudah bersusah payah mengajar berpuluh-puluh tahun gitu ya untuk mengumpulkan pengikut. 这些宗教领袖辛辛苦苦的
教导了几十年来收集跟随者。 Tetapi kemudian muncul satu orang yang dalam waktu singkat itu bisa membuat banyak orang percaya dan kemudian mengikutinya. 然后突然间出现了一个人，在很短的时间，他可以使很多人信他并跟随他。 Hal ini tentu menimbulkan sebuah kecemburuan. 这当然引起了妒忌。 Keberhasilan seorang pemimpin agama pada waktu itu dinilai dari seberapa banyak pengikutnya. 一个宗教领袖当时的成功，就是看他有多少跟随者。 Semakin banyak pengikutnya, maka berarti pemimpin itu semakin berhasil. 他有越多的跟随者，就是表示他是越成功。 Ditambah lagi kemudian ada orang-orang yang juga pergi menanyakan kepada mereka tentang apa yang Yesus lakukan. 再何况很多人问这些宗教领袖耶稣所行的事， Hal ini tentu menggoyahkan kepemimpinan para pemimpin agama pada waktu itu. 这当然扰动了宗教领袖的领导。 Sehingga mereka merasa perlu untuk mengambil sebuah tindakan untuk melindungi jabatan dan kepentingan individual mereka. 这使他们认为必须采取一个行动，来保护他们的地位与他们个人的利益。 Motif ini kemudian semakin terlihat jelas di ayat yang ke-53 ketika pada akhirnya mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. 他们的动机在53节看得更清楚，就是他们最终他们合意要杀害耶稣。 Fenomena yang sama sebenarnya pernah terjadi di dalam kisah perjanjian lama. 在旧约也是有同样的现象。 Jika Bapak Ibu Saudara mengingat kisah Yusuf, 如果我们记得约瑟的故事， ia dibuang atau dikorbankan oleh saudara-saudaranya dengan alasan yang serupa. 他也是以同样的理由被他的兄弟牺牲了。 Saudara-saudaranya merasa cemburu dan kemudian merasa terancam dengan kehadiran Yusuf yang sangat menarik perhatian ayahnya. 他的兄弟妒忌他，因为约瑟的存在吸引他父亲的关注，使他的兄弟感到威胁。 Tetapi kemudian kita tahu di akhir kisah Yusuf ia mampu melihat bahwa sekalipun saudaranya telah mereka-rekakan yang jahat terhadap dirinya, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. 我们之后可以看见，在约瑟故事的结尾，他可以看见，虽然他的兄弟害他，但是上帝可以改他变成一个好事。 Dengan maksud untuk memelihara suatu hidup bangsa yang besar. 就是保全许多人的性命。 Bapak Ibu Saudara, hal jahat yang dirancangkan oleh manusia tidak dapat menggagalkan rencana Allah yang indah dan besar. 人所计划的坏事不能阻挠上帝伟大与美好的计划。 Rencana jahat manusia pun dapat dipakai dan diubahkan Allah menjadi sebuah rencana yang baik. 上帝可以使用并更改人所计划的坏事，变成好事。 Demikian pula yang dapat kita lihat di dalam kisah yang tadi kita sudah baca bersama Bapak Ibu Saudara. 这个故事也是如此。 Apa yang kita pelajari? 我们学习到什么呢？ Sekalipun para pemimpin agama pada waktu itu bersepakat untuk membunuh Yesus, 虽然当时的宗教领袖他们合意杀害耶稣， tetapi justru rencana jahat ini dipakai oleh Allah untuk menggenapi rencananya dan menyatakan kemuliaannya. 上帝却使用这些恶化的计划来实现上帝自己的计划，变显出上帝的荣耀来。 Jadi kedua hal ini bisa dibilang matching gitu. 所以我们看起来上帝在动工。 Manusia dapat mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah sanggup mengubahnya menjadi kebaikan. 人计划坏事，但是上帝可以更改它成为好事。 Manusia tidak dapat menggagalkan rencana keselamatan yang Allah kerjakan. 人不能阻挠上帝所运行的救恩计划。 Allah tetap memegang kendali atas segala sesuatu. 上帝掌管一切。 Roma pasal 8 ayat yang ke-28 mengingatkan kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 罗马书8章28节提醒我们，我们晓得万事都互相效力，
叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。 Alasan yang dilontarkan oleh Kayafas untuk mengorbankan satu orang ini tentu bukan mengarah kepada hal yang spiritual, melainkan lebih kepada politik agamawi. 该亚法说的理由要牺牲一个人，这是不是灵性的，但是是宗教政治。 Secara tidak langsung ini sebenarnya menggambarkan kehidupan kita. 这个故事间接地描述了我们生活。 Terkadang kita dengan rela hati gitu ya, mengorbankan orang lain demi kepentingan diri kita sendiri. 有时候为了我们的利益，我们却牺牲了别人。 Kita menggunakan alasan rohani atau bahkan membawa nama institusi. 我们可以用很属灵的理由，我们可能也是用单位的名称。 Dan bahkan hal ini bisa terjadi di dalam keluarga kita, di dalam komunitas gereja, lingkungan pekerjaan, dalam usaha dan bahkan di mana saja. 这些事都可以发生在我们的家庭、我们的教会、我们的工作场所，在哪里都可以。 Kita menggunakan alasan yang kedengarannya tuh sangat baik, 我们用一个听起来是很好的理由， tetapi sebenarnya motif yang terkandung di dalam hati kita sesungguhnya hanya kita dan Tuhan yang tahu. 但是我们心里的真正动机，只有我们和上帝知道而已。 Berbeda dengan apa yang kemudian Yesus perlihatkan di dalam hidup dan pelayanannya. 主耶稣的生活与他的侍奉有很大的区别。 Yesus dengan rela mengorbankan dirinya demi orang lain. 主耶稣为别人的利益，他愿意牺牲他自己。 Sekalipun Yesus tahu maksud hati dan pikiran orang itu. 虽然主耶稣知道这些人的心思意念， Bapak Ibu Saudara, kalau kita gitu ya, biasanya kalau kita sudah tahu ternyata maksud orang lain itu jahat sama kita, 如果别人要害我们， kita pasti akan menolak atau tidak mau mengorbankan diri kita, bukan? 我们肯定不愿意牺牲我们自己。 Kita tidak rela atau kita tidak sudi mengorbankan diri untuk orang yang licik, bukan? 对那些狡猾的人，我们肯定不愿意牺牲我们自己。 Kalau untuk orang yang baik sama kita, potensi untuk kita mau berkorban mungkin lebih besar. 如果别人对我们好，我们可能为他牺牲。 Tetapi Yesus tidak demikian, Bapak 但 Ibu 是主 Saudara. 耶稣不是如此， Ia tetap rela mengorbankan dirinya untuk orang-orang seperti kita, 主耶稣却愿意为我们牺牲。 yang sebenarnya tidak layak untuk menerima pengorbanan itu. 其实我们都不配。 Namun hal yang perlu diingat adalah Yesus mengorbankan diri bukan untuk membenarkan kesalahan atau tindakan kita yang jahat. 但是我们请记住，主耶稣牺牲他自己，不是要辩护我们的错误， melainkan untuk membawa kita keluar dari kesalahan itu. 而是让错误从我们身上摆脱。 Pada akhirnya kita tahu bahwa pengorbanan yang Yesus lakukan membawa kita kepada keselamatan dan hidup yang kekal. 最后，我们知道主耶稣的牺牲带给我们救恩与永生。 Pengorbanan Yesus membawa kita masuk ke dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. 主耶稣的牺牲带领我们与三位一体上帝有团契。 Oleh karena Kristus mati di salib, kita dipersatukan sebagai satu tubuh di dalam Kristus. 因主耶稣被钉十字架，我们与基督的身体可以合一。 Lantas bagaimana respon kita? 请问我们的回应该如何呢？ Dengan begitu banyak anugerah yang kita terima daripada Tuhan, 我们从上帝领受这么多的恩典， relakah kita memberikan hidup kita, mempersembahkan diri kita hanya untuk Tuhan? 为了主的缘故，是否我们愿意摆上自己？ Bapak Ibu Saudara, disinilah kita bisa melihat, merenungkan dan mengevaluasi diri kita. 弟兄姐妹，此时我们可以观察
思考和反省自己。 Apakah kita sama seperti para pemuka agama yang mengorbankan orang lain demi diri sendiri dengan alasan rohani? 我们是否像宗教领袖，用一个很属灵的原因，为了自己的利益却牺牲了别人？ Atau seperti Yesus yang dengan rela mengorbankan diri untuk membawa orang lain kepada kebenaran Allah? 或者我们像耶稣，为了带别人进入上帝的真理，愿意牺牲自己？ Mengorbankan diri di sini berarti dengan rendah hati mau berkomunikasi dengan orang yang membutuhkan. 这里说的牺牲，就是我们愿意谦卑，与那些有需要的人，我们要建立良好的沟通。 Kita mau direpotkan dengan orang untuk menghadapi orang-orang yang sulit. 对那些烦的人，我们不觉得麻烦。 Dan kita kemudian mau melakukannya dengan sukarela, tidak hitung-hitungan. 我们就自己自愿，我们不计较。 Jika kita menyebut diri kita sebagai orang yang telah ditebus, maka seharusnya kita melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. 如果我们说我们是蒙上帝的救赎，那么我们应该行耶稣所行的。 Namun jika kita seperti pemuka agama yang justru rela mengorbankan orang lain demi kepentingan diri kita sendiri, 但是如果我们像宗教领袖，为了自己的利益却牺牲了别人， maka kita perlu menanyakan keselamatan kita. 那么我们就问问自己，是否我们已经得救？ Berkorban demi orang lain itu memang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. 对别人牺牲是一件不容易的事。 Oleh sebab itu kiranya di dalam minggu sengsara ini 因此， kita terus mengoreksi diri kita. 在这个受难之周，我们不断的反省自己。 Kita meminta Tuhan memberikan kita hati yang penuh belas kasihan 我们求上帝给我们一颗怜悯的心， untuk mau mengorbankan diri kita demi membawa orang lain kepada kebenaran Allah. 为了带领别人进入上帝的真理，我们愿意牺牲自己。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Tuhan, di dalam minggu sengsara ini, kami diingatkan betapa Engkau telah berkorban bagi setiap kami. 主啊，在受难之周，我们被提醒，就是主啊，你的为我们牺牲。 Biarlah pengorbanan-Mu itu menyadarkan setiap kami untuk dapat rela hati mengorbankan diri kami juga untuk membawa orang lain kepada kebenaran-Mu. 主啊，帮助我们，你的牺牲可以帮助我们，可以把其他人进入上帝的真理。 Berikan kami hati yang tulus. 给我们一颗诚心， Berikan kami hati yang penuh dengan belas kasihan 给我们一颗怜悯的心， untuk dapat melihat dan memperlakukan orang lain sebagaimana Tuhan ingin kami lakukan. 就是我们可以爱别人，如上帝爱他们。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告奉主耶稣的名， Amin. 阿门。